الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun di samping kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang penuh dengan ketenangan, sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan ketenangan itu, sakinah itu kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpah ruahkan rahmatnya kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah ta'ala, seperti biasa dalam kita sama-sama membicarakan tentang kisah insan yang paling agung, iaitulah junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama kita memulakan majlis kita pada pagi ini dengan basahkan lidah, iaitulah dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan itu diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Pada tajuk perancangan Quraisy terhadap para penghijrah ke Habasyah, orang-orang musyrikin merasa tidak senang apabila orang-orang Islam yang berhijrah itu mendapatkan tempat yang aman untuk diri dan agama mereka di bumi Habasyah. Jadi tuan-tuan, hijrah umat Islam ianya berlaku dua kali. Hijrah ke bumi Habasyah, rombongan yang pertama yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan rombongan yang kedua yang ianya sekitar 83 orang lelaki, begitu juga seramai 28 ataupun 29 daripada kalangan wanitanya yang ianya diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Islam mereka berada dalam keadaan aman di bumi Habasyah, walaupun bumi Habasyah pada saat ketika itu ianya dipimpin oleh seorang raja yang beragama Nasrani, agama Kristian. Tetapi beliau adalah seorang raja yang sangat adil, yang memberikan keamanan kepada orang-orang Islam. Maka sebab itulah Nabi SAW menyarankan kepada sahabat-sahabat ini untuk berhijrah ke tempat tersebut, tempat yang aman, yang Nabi SAW yakin bahawasanya pemimpin di situ mampu memberikan perlindungan kepada umat Islam. Jadi rombongan pertama selamat, rombongan yang kedua juga selamat sampai, walaupun orang Quraisy cuba menghalang orang-orang muslimin ini daripada mereka selamat sampai ke bumi Habasyah. Akan tetapi dengan perancangan, begitu juga dengan gerak kerja yang sebaiknya, maka hijrah ini telah berjaya tuan-tuan, dan mereka selamat sampai di bumi Habasyah. Jadi apabila orang-orang muslimin ini mereka berada dalam keadaan selamat, berada dalam keadaan tenteram, berada dalam keadaan aman, ini sebenarnya menggusarkan orang-orang musyrikin. Dan sememangnya musuh Islam ni tuan-tuan, dia sampai bila-bila juga macam itulah keadaan dia. Dia takkan senang melihat orang-orang Islam ini berada dalam keadaan aman. Tak senang dia melihat orang-orang Islam ini mereka bersatu padu, apatah lagi dikurniakan keamanan kepada orang-orang Islam. Mereka pasti akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memecah belahkan umat Islam ini. Dan memang itu adalah rancangan utama mereka, memecah belahkan dan juga mengkucar-kacirkan keadaan orang Islam. Bila sebut aman ni memang mereka tak sukalah orang Islam ni dalam keadaan aman, tenteram. Mereka akan cuba kacau sehabis-habisnya. Lalu mereka memilih dua orang lelaki yang gagah dan pintar, iaitu Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang mana kedua-dua sahabat ini tuan-tuan mereka belum masuk Islam. Sebelum ni sebelum mereka masuk Islam, mereka dihantar oleh orang-orang musyrikin Quraisy ke bumi Habasyah untuk berunding dengan Raja Najasyi. Mereka diutuskan untuk bertemu Raja Najasyi dan pembesar-pembesarnya dengan membawa berbagai jenis hadiah. Yang ini antara teknik lah tuan-tuan, cara untuk mempengaruhi raja itu. Kalaulah sememangnya raja itu ataupun penguasa itu orang yang suka kepada duniawi, dan sememangnya ramai, banyak penguasa yang macam itulah, jenisnya macam itulah kita tengok yang biasanya tuan-tuan. Dibawanya harta-harta
daripada Mekah, harta Mekah special. Setelah itu dia pun sampaikan kepada hadiah tersebut kepada para pembesarnya, di samping mengemukakan alasan-alasan mengapa perlunya orang Islam itu diusir daripada bumi Habasyah. Sebelum jumpa dengan Raja Najasyi, jumpa dulu dengan pembesar-pembesar. Lagi senang, gunakan orang-orang yang dekat ni, untuk supaya orang-orang pembesar-pembesar yang dekat dengan raja ni mempengaruhi raja. Dua teknik, dua cara. Dia guna hadiah, dan yang keduanya guna kabel dalam. Pembesar-pembesar dipengaruhi dulu, dibagi hadiah dulu kepada pembesar-pembesar. Dan pembesar-pembesar ni pula, tuan-tuan, dipengaruhi terlebih dahulu untuk supaya biarlah raja nanti keluarkan keputusan agar orang-orang Islam ini diusir daripada bumi Mekah. Punya hasadnya, dengkinya mereka ni kepada orang-orang Islam. Kalau nak diikutkan, orang Islam dah selamat, berada di satu tempat yang aman, tak kacau mereka pun duduk tempat yang lain. Tapi sampai mereka hantar wakil untuk pujuk raja penguasa itu agar menghantar orang-orang Islam balik ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, setelah pembesar-pembesar ini dibawakan hadiah kepada dia dan dipengaruhi kenapa dan mengapa perlunya orang-orang Islam ini diusir daripada bumi Habasyah, dan akhirnya pembesar-pembesar ini bersetuju untuk menasihati Raja Najasyi. Keputusan ada pada Raja Najasyi. Pembesar-pembesar ni dia boleh pengaruhi, tuan-tuan. Jadi kalau nak diikutkan, misi mereka ni dah dekat sangat dengan kejayaan yang mereka hendakkan, yang mereka kehendaki. Memang senanglah, hadiah dah dapat. Para pembesar pula sokong mereka akan mempengaruhi raja. Kemudiannya datanglah mereka berdua berjumpa dengan Raja Najasyi. Akhirnya dibawa mereka berjumpa dengan Raja Najasyi, dan mereka pun menyampaikan hadiah-hadiah tersebut. Kemudian memulakan bicara kepada si raja. Mereka berkata, "Wahai raja, sesungguhnya telah datang ke negeri kamu budak-budak yang bodoh. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka dan tidak pula menganut agama kamu. Dan kami ini, mereka membawa agama baru yang mereka ada-adakan. Kami dan kamu tidak pernah kenal agama itu. Dan kami ini diutuskan kepadamu oleh orang-orang ternama di kalangan kaum mereka, yang terdiri daripada ibu bapa mereka sendiri, bapa-bapa saudara dan kaum kerabat mereka, agar engkau kembalikan mereka, kerana mereka lebih kenal kumpulan ini dan lebih tahu tentang perbuatan mereka yang memalukan, dan lebih tahu mengapa mereka ini perlu dihukum." Apabila dua orang sahabat ini, yang ketika itu masih lagi musyrikin, masih lagi dia tidak memeluk agama Islam, berkata sedemikian kepada si raja, maklumkan kepada si raja yang orang-orang Islam ini mengapa mereka perlu diusir dengan agama yang mereka bawa. Agama dah tak menganut agama raja, begitu juga meninggalkan agama nenek moyang mereka. Lepas tu tak masuk pula kepada agama raja, agama yang mereka sendiri tak tahu agama apa. Lalu muslimin para jemaah sekalian, setelah selesai bicara daripada dua orang sahabat ini, ditambah pula oleh para pembesar Raja Najasyi. Para pembesar pula berkata, "Mereka ini benar wahai tuanku. Mereka berdua ini benar wahai tuanku. Serahkanlah orang-orang itu kepada mereka berdua."
Jadi ada sokongan tuan-tuan, ada sokongan recommend daripada para pembesar. Kalau ikutkan memang confirm lah, si raja ni akan mengikut apa yang dicadangkan, apa yang diperintahkan oleh dua orang ni tuan-tuan. Jadi para pembesar ni kata, biarlah mereka bawa pulang kepada kaum dan negeri mereka, orang-orang Islam itu. Si raja ni pula tuan-tuan, kalau orang-orang Islam ini terus bersama dengan dia, dia pun tak ada apa-apa pun. Kalau dia halau pun tidak ada mengganggu gugat kerajaan ni, tak ada masalah. Tapi subhanallah, benarlah si Raja An-Najasyi ini raja yang sangat adil, raja yang dipilih oleh Nabi SAW untuk para sahabat ini pergi berhijrah, berlindung di bawah naungan raja ini. Akan tetapi Raja Najasyi berpendapat dia perlu memeriksa terlebih dahulu isu sebenar. Ini yang namanya tabayyun, yang kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Tuan-tuan, betapa pentingnya tabayyun, bukan tibayyun. Dapat satu berita, kemudiannya terus disebar luaskan. Dapat satu berita, terus menghukum yang ini salah. Sepatutnya dan sebaiknya bila dapat satu-satu berita, perlulah diselidiki terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kamu berita daripada seorang fasik. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini berita daripada orang fasik. Hari ini tuan-tuan, kadang-kadang berita yang sampai kepada kita bukan daripada orang fasik, bahkan daripada orang yang kita tak kenal. Kita tak tahu pun siapa orang tu. Berita daripada Facebook, Instagram sebagainya. Kena pula zaman ni zaman troll tuan-tuan. Dia punya nama, nama dia punya name dia tu tengkorak hidup, contohlah. Tak tahu siapa orang, tiba-tiba kita dapat berita, kita percaya, hukum, bahkan kita sebar luaskan. Ini masalah. Sedangkan dalam Al-Quran menyebutkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang kepada kamu berita daripada orang yang fasik. Orang fasik ni kita tahulah, kita tahu orang dia siapa sebagainya. Yang ini berita tak tahu, ini bahaya, lagi teruk. Tak tahu daripada siapa berita tersebut, bahkan berita itu boleh mendatangkan fitnah, boleh mengganggu-gugatkan keharmonian masyarakat dan sebagainya. Berita yang seperti itu kalau disebar luaskan memang boleh memudaratkan, wal'iyazubillah. Jadi raja ni subhanallah, walaupun hadiah dah dapat, walaupun para pembesar dah bagi pengaruh dah cuba mempengaruhi si raja, tapi raja ni tuan-tuan memang orang yang adil. Dia rasa bahawasanya dia perlu mengetahui akan isu yang sebenar. Ini betul. Ini seorang raja yang adil. Tak dengar satu pihak sahaja, dia nak dengar satu pihak lagi yang didakwa, apa sebenarnya cerita. Lalu diutuskannya utusan menjemput orang-orang Islam. Kemudian orang-orang Islam pun datang. Dan sebelum itu orang-orang Islam mereka telah bersepakat, telah sekata untuk bercakap benar. Walau apa pun yang terjadi, mereka akan cakap benar. Qulil haqq walau kana murrah, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Yang ini yang nak dilaksanakan oleh sahabat-sahabat. Walaupun kebarangkalian besar, mereka akan dihalau daripada bumi Habasyah. Tapi tak salah tuan-tuan. Bila kita ni cakap benar, bila kita ni berkata benar, ianya sesuatu yang tidak pernah merugikan. Percayalah, berusahalah untuk bercakap benar. Jangan bohong walaupun ianya adalah sesuatu yang pada pendapat kita, pada akal fikiran kita yang cetek ni menyangkakan bahawasanya ianya memberikan kebaikan kepada kita. Tapi sebenarnya
dibimbangi ianya akan memberikan kemudaratan. Sebab orang ni kalau dah sekali bohong, sekali menipu tuan-tuan, dia akan senantiasa biasa menipu. Ni bahaya bila ada orang suka menipu. Takut-takut dia termasuk daripada kalangan yang disebutkan sebagai ciri-ciri orang yang munafik. Idza haddatha kadzaba, bila dia bicara dia bohong. Sebab tu kalau kita ni kalau bercakap tuan-tuan, berusahalah untuk bercakap yang benar, walaupun apa yang nak disebutkan itu adalah sesuatu yang pahit, yang berat, tapi cakap juga, tak apa. Kalau nak terasalah. Kalau nak tersinggunglah. Kalau rasa bakal mudaratlah, tapi insya-Allah ianya akan membawa kepada banyak kebaikan apabila kita ni berusaha untuk bercakap yang benar. Sahabat-sahabat ni mereka dah sepakat dah, walau apa pun terjadi dia takkan terpesong daripada kata-katanya. Kalau dia nak sebut Islam, nak sebut yang ini, dia akan bicara yang benar. Maka berkatalah Raja Najasyi, dah panggil sahabat ni, Raja Najasyi pun tanyalah kepada mereka, agama apakah yang menyebabkan kamu sanggup bercerai-berai daripada kaum kamu dan tidak masuk agamaku dan agama-agama yang lain? Agama apa sebenarnya ni? Itu lebih kuranglah dia punya maksud soalan. Yang kamu tinggalkan agama nenek moyang kamu, yang sampai kamu datang sini tak masuk pula agama aku, dan tidak juga masuk agama-agama yang lain. Agama apa yang kamu anuti ni? Lalu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, dia adalah tukang cakap kepada orang-orang Islam. Sayyidina Ja'far ni tuan-tuan, dia adik-beradik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjejaki usia dewasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bincang dengan Al-Abbas untuk meringankan beban kepada pakciknya, iaitulah Abu Talib. Sebab Abu Talib ni dia daripada Nabi SAW kecil dia jaga Nabi. Abu Talib bapa kepada Sayyidina Ali. Jadi bincang dengan Al-Abbas, apa kata diringankan beban Abu Talib, iaitulah masing-masing jaga anak. Jadi Nabi SAW ambil Sayyidina Ali. Tu yang Sayyidina Ali tu usia kanak-kanak masuk Islam, sebab dia ketika itu berada di bawah jagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dia di bawah jagaan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ja'far ni juga digelar sebagai At-Tayyar. At-Tayyar tuan-tuan, maksudnya iaitulah yang ada yang terbang. Kerana Nabi SAW bermimpi melihat dia tuan-tuan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama sayap. Kerana dia syahid di medan Mu'tah sehingga terputus kedua belah tangan. Dia pegang dengan tangan kanan dan potong dengan tangan kanan, pegang pula dengan tangan kiri, potong tangan, kemudian dia pegang habis terpotong belakang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sayapnya di dalam syurga Allah, sayap kepada Sayyidina Ja'far yang juga digelar sebagai At-Tayyar radhiyallahu anhu. Dia jadi juru cakap kepada orang Islam pada saat ketika itu. Kata Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, ayyuhal malik, wahai raja, wahai tuanku, kunna qauman ahlul jahiliyah, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah ni tuan-tuan bukan maksud kaum yang bodoh. Kaum jahiliyah di sini iaitulah yang tidak ikut Islam. Bila tak ikut Islam itu kaum jahiliyah. Kunna kaum jahiliyah disebut. Kami dulu adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam. Na'budul asnam. Kami dulu sembah berhala. Wa na'kulul mayyitah. Kami juga dulu makan bangkai.
Kami juga mengerjakan amalan keji. Kami juga dulu memutuskan tali silaturrahim, naqta'ur arham. Kami dulu memutuskan silaturrahim. Kami juga dulu menyakiti jiran tetangga. Orang yang kuat di kalangan kami menindas orang yang lemah. Maka begitulah kehidupan kami. Ini semua amalan jahiliyah. Bermula daripada menyembah berhala. Start situ. Sembah berhala, tidak sembah Allah. Kemudian diikuti dengan amalan-amalan yang lain. Makan bangkai, kerjakan amalan keji, putuskan silaturahim, menindas orang yang lemah, dan berbagai-bagai lagi lah disebut. Kunna qauman jahiliyah. Kami dulu adalah orang jahiliyah. Maksudnya orang jahiliyah ni iaitulah yang tidak memeluk agama Islam. Muslimin para jemaah sekalian, sehinggalah kata dia, begitulah kehidupan kami, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepada kami seorang rasul daripada kalangan kami sendiri. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kenal nasab keturunannya, kebenarannya, amanah dan kehormatannya. Kami kenal semua yang ada pada diri Rasulullah. Sebab memang Nabi SAW lahir di Mekah. Bahkan keluarga mereka sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasulullah, mereka menggelarnya sebagai Al-Amin, yang mana gelaran tidak diberikan kepada mana-mana orang-orang di Mekah, melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kenal nasab keturunannya, kebenarannya, amanah dan juga kehormatannya. Lalu dia mengajak kami ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kami mengesakan Allah dan juga menyembahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesakan, mentauhidkan dan juga menyembah hanya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini Islam. Islam mengajak kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami juga diajak supaya meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah, iaitu batu berhala. Dia menyuruh kami bercakap benar dan menunaikan amanah, menghubung tali silaturrahim, berbaik dengan jiran tetangga, menjauhkan yang haram dan pertumpahan darah. Dia melarang kami segala yang keji. Dia melarang kami bercakap bohong, memakan harta anak yatim dan menuduh keji kepada wanita-wanita yang baik. Dia menyuruh kami menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Dia menyuruh kami mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Lalu dihitung-hitung kepadanya beberapa hal tentang Islam, lalu kami mempercayainya dan beriman dengannya. Kami mengikutinya apa yang dibawanya kepada kami daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami menyembah Allah. Kami menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kalau dulu dia sembah Allah juga kan? Tapi dia sembahnya berhala itu sebagai perantaraan. Itu yang sebut sembah berhala. Kononnya berhala itu dijadi perantaraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam datang mensucikan semua itu, tuan-tuan, membetulkan semua segala bid'ah-bid'ah kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Memang orang-orang musyrikin dia mendakwa berhala-berhala itu hanya menyampaikan dia kepada Allah. Itu tapi dia sembah berhala itu. Itu yang sebut syirik tu, musyrik. Yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kami menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata tanpa menyekutukannya. Kami mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan ke atas kami, dan kami halalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan kepada kami. Tiba-tiba kaum kami memusuhi kami. Mereka menyeksa kami, mendatangkan musibah
kepada agama kami, agar kami kembali menyembah berhala daripada menyembah Allah. Mereka mahukan kami menghalalkan perkara keji yang dahulunya kami halalkan, apabila mereka memaksa, menzalimi dan menyempitkan kehidupan kami, serta menghalang kami daripada agama kami, maka kami pun keluar ke negeri kamu. Kami memilih tuanku daripada raja-raja yang lain, dan kami senang berada dalam negeri tuanku, serta kami mengharapkan kami tidak dizalimi di sisimu, wahai Tuhan. Demikianlah kata-kata yang disebut oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wakil kepada orang Islam. Jelas daripada awalnya sampai hujungnya diceritakan satu persatu. Lalu Raja Najasyi berkata kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, adakah kamu ada membawa bersama-samamu apa-apa keterangan yang dibawa oleh Nabi Allah itu? Nabi Allah itu daripada Allah, ada tak bawa apa-apa? Mak Raja ni, tuan-tuan, dia agama Kristian, beriman kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia faham benar lah tu. Agama yang bersamanya ada kitab suci, ada wahyu. Lalu dia tanya, ada tak apa-apa yang kamu bawa daripada Nabi itu yang merupakan wahyu daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dia menjawab, ya, ada. Raja Najasyi pun berkata kepadanya, bacakanlah kepadaku. Lalu dibacanya permulaan ayat Kaf Ha Ya Ain Sad. Dibacanya permulaan surah Maryam. Kaf Ha Ya Ain Sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا. Dibacakan surah Maryam, awal surah Maryam. Demi Allah, Raja Najasyi menangis bila dia mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Raja Najasyi menangis sehingga air matanya membasuhi janggut dia, punya menangis. Petah lagi ayat surah Maryam ni, awalnya tuan-tuan menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Zakaria. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Cerita Nabi Allah Zakaria. Itu cerita yang memang sememangnya dekat dengan agama Kristian. Cerita yang kisah Bani Israel yang buah anak saudara kepada Nabi Allah Zakaria ni namanya Maryam. Anak Maryam itulah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Cerita pula selepas daripada kisah Nabi Allah Zakaria itu cerita Maryam. Wadhkur fil kitab Maryam. Cerita Maryam pula dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi bila Raja Najasyi dengar keterangan-keterangan itu, ayat yang dibacakan itu, menangis dia Raja Najasyi. Bahkan menangis tu tuan-tuan sampai membasahi janggut dia. Subhanallah. Itulah kehebatan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Bahkan para pendetanya turut menangis. Pendeta-pendeta dia tu, pendeta ni lebih kurang macam ahli agama dia lah tuan-tuan, ulama-ulama dia lah. Para pendeta turut menangis sehingga basahlah muka mereka apabila mendengar ayat yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Raja Najasyi dia berkata, bila dah dengar ayat Quran, bila dah dengar semua keterangan, dia pun sebut, sesungguhnya ajaran ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam keluar daripada lubang pelita yang sama. Kata Raja Najasyi, keluar daripada lubang pelita yang sama. Lalu dia pun berkata kepada dua orang sahabat ni yang ketika itu masih musyrik, pergilah kamu berdua
Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu berdua. Dihalau dia dua orang ini keluar daripada kawasan istana. Lalu keluarlah mereka berdua dalam keadaan monyok wajahnya, dalam keadaan sedih mukanya. Tapi ketika dihalau itu, muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, tiba-tiba Amr bin Al-As dia ada rancangan. Masa on the way keluar tu dah kena halau, ikutkan macam dah gagal lah rancangan. Gagal dah. Mula-mula datang tadi macam nak berjaya rancangan, tapi tiba-tiba raja ni bagus, raja ni selidik sebagainya, akhirnya kena halau. Kena halau. Bila keluar tu, tiba-tiba Amr bin Al-As datang idea, datang cadangan. Dia pun berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, esok aku akan datang lagi. Ini nampak gaya tak putus asa. Esok aku datang lagi, menceritakan perihal yang lebih memburukkan mereka. Tiba-tiba datang idea, tuan-tuan. Datang cadangan pula. Tadi tu tak sempat mungkin, dah kena halau tiba-tiba. Tapi kata Amr bin Al-As, besok aku datang lagi. Kata Abdullah bin Rabi'ah, janganlah. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah disebut, janganlah, tak usahlah. Mereka itu ada tali persaudaraan dengan kita, walaupun mereka tidak sehaluan dengan kita. Biarlah mereka, kata Abdullah bin Rabi'ah. Tetapi Amr bin Al-As tetap berkeras, mahu melaksanakan hasratnya itu. Dan kemudiannya pada esok harinya mereka datang lagi ke istana, ingin membawa satu lagi perkara yang memungkinkan raja pada kali ini akan halau orang-orang Islam. Apakah yang bakal dicadangkan ataupun bakal disampaikan oleh Amr bin Al-As, yang ini insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan dan kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.